Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 5 ingin menerangkan tajuk kami di bawah kursus FX 20803 Penilaian dan Perancangan Komuniti Luar Bandar. Tajuk kami iaitu penilaian sosioekonomi dan strategi mengurangkan risiko banjir di Kampung Rampayan Menggatal, Sabah. Kami terdiri daripada ahli kumpulan 5 orang, iaitu saya, Syaridah binti Abis, nomor metrik BF 23160278. Yang kedua, Shirley binti Nixon, nomor matriks BF 23160290. Dan yang ketiga adalah Ros Sazri bin Roslan, BF 23110005. Yang keempat adalah Muhammad Kuzaimi bin Gaton, BF 23110157. Dan last sekali Muhammad Fairuz bin Junaib, BF 23160292. Hai, nama saya Ros Sazri dan saya akan membentang bahagian 4 pengenalan. Untuk bahagian pengenalan, seperti kita tahu, komuniti luar bandar ini merujuk kepada kelompok masyarakat yang menetap di kawasan yang terletak jauh dari pusat bandar dan seringkali dikaitkan dengan tahap pembangunan fizikal dan sosial yang lebih rendah berbanding dengan komuniti bandar. Mereka ini biasanya menjalani kehidupan yang lebih sederhana dengan bergantung kepada sumber semula jadi, pertanian dan jaringan sosial yang kuat dalam komuniti. Walau bagaimanapun, komuniti luar bandar ini juga sering berdepan dengan pelbagai cabaran seperti kekurangan infrastruktur, bencana alam dan juga akses yang terhad kepada perkhidmatan asas seperti kesihatan, pendidikan dan juga teknologi. Untuk slide yang seterusnya adalah objektif, kaedah dan kepentingan kajian. Untuk objektif kajian, untuk menilai keadaan semasa komuniti di Kampung Rampayan Menggatal, dan untuk mengenal pasti isu utama iaitu banjir yang sentiasa berulang, sistem pemerintahan yang lemah dan juga keperluan prasarana asas. Untuk kaedah kajian pula iaitu temu bual bersama penduduk kampung dan juga dapat maklumat terus dari komuniti tempatan. Bagi penglibatan komuniti pula adalah penduduk terlibat aktif dalam gotong royong, projek komuniti, kempen kesedaran dan juga komuniti tempatan menunjukkan semangat kerjasama dan kesediaan untuk perubahan positif. Bagi kepentingan kajian pula, suara komuniti luar bandar dapat ditengahkan dan juga dapat dirujukkan kepada pembangunan komuniti lain secara inklusif dan juga berfokus. Di sini kita dapat lihat bahawa komuniti ini boleh jadi contoh, komuniti luar bandar ini boleh dijadikan contoh untuk komuniti-komuniti luar bandar yang lain. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fairuz dan saya akan bentangkan tentang profil komuniti di Kampung Rampayan Menggatal. Pertama sekali adalah dari segi lokasi dan demografi. Kampung Rampayan terletak di Mukim Menggatal, daerah Kota Kinabalu, Sabah. Lokasinya kira-kira 20 km dari pusat bandar Kota Kinabalu. Kampung ini juga dikelilingi kawasan hutan sekunda, tanah pertanian dan sungai. Dan seterusnya adalah dari segi aktiviti sosioekonomi. Sebagian besar penduduk Kampung Rampayan bergantung kepada sektor pertanian dan perikanan kecil-kecilan sebagai sumber utama pendapatan. Selain itu, terdapat juga penduduk yang bekerja di sektor tidak formal seperti buruh harian, pengusaha gerai makanan, pemandu e-hailing dan sebagainya. Seterusnya adalah dari segi guna tanah dan sumber asli. Kampung Rampayan mempunyai keluasan tanah yang digunakan untuk pelbagai tujuan. Majoriti tanah di kawasan Kampung Rampayan digunakan untuk mendirikan rumah, kedai runcit, dan lain-lain. Selain itu juga terdapat sumber semula jadi seperti sungai kecil iaitu Sungai Rampayan. Dan akhir sekali adalah dari segi struktur dan tadbir urus komuniti. Tadbir urus komuniti Kampung Rampayan diketuai oleh seorang ketua kampung yang dilantik secara rasmi oleh pejabat daerah Kota Kinabalu, dan terdapat beberapa struktur organisasi kampung seperti JKKK dan Majlis Belia Kampung dan KRT, kawasan rukun tetangga. Nama saya Shirley binti Nixon, nomor matriks BF 23160290. Saya akan membentangkan mengenai pengenal pastian masalah komuniti di Kampung Rampayan Menggatal. Terdapat 4 impak sosioekonomi banjir. Yang pertama ialah kekurangan air bersih, yang kedua migrasi belia ke bandar, dan yang ketiga isu pemilikan tanah, dan yang terakhir ialah ancaman kepada kawasan hutan. Masalah yang pertama ialah kekurangan air bersih, di mana air banjir dia mencemarkan telaga dan sungai yang menyebabkan penduduk berisiko mengalami penyakit kulit dan keracunan makanan oleh bawaan air sungai tersebut. Hal ini kerana sistem saliran dan rawatan loji air yang kurang. Masalah yang kedua ialah migrasi belia, di mana kebanyakan belia Kampung Rampayan ini berhijrah ke bandar untuk mencari peluang pekerjaan, dan oleh kerana itu komuniti kekurangan pekerja tempatan dan juga mereka sukar untuk membentuk kumpulan sukarelawan semasa banjir. Tambahan pula mereka ini kekurangan inovasi dan kesedaran bencana alam, dan mereka hanya bergantung kepada bantuan luar oleh NGO dan lain-lain. Masalah yang ketiga ialah pemilikan tanah, di mana ramai penduduk Kampung Rampayan ini tidak mempunyai
mempunyai geran hak milik tanah. Oleh itu, mereka sukar untuk menerima bantuan dan sertai program pembangunan. Dan apabila berlakunya banjir, penduduk Kampung Rampayan yang tidak mempunyai geran tanah, mereka sukar untuk dipindahkan ke zon berisiko dan mereka tidak mempunyai tempat tinggal. Oleh itu, proses mitigasi terkendala akibat isu undang-undang. Dan yang terakhir ialah masalah kawasan hutan terancam, di mana aktiviti pembalakan dan pembangunan yang tidak terancang ini diadakan seperti penebangan pokok, dan ini menyebabkan kurang serapan air hujan dan juga air mengalir secara terus ke kawasan yang rendah. Ia juga menyebabkan hakisan tanah meningkat dan air sungai menjadi cetek dan melimpah ke kawasan penduduk tempatan. Assalamualaikum, nama saya Syaridah. Saya akan menerangkan tentang 4.0 iaitu penilaian keperluan komuniti di Kampung Rampayan Menggatal, Kota Kinabalu, Sabah. Melalui kajian yang dilakukan dengan melakukan kaedah temu bual bersama seorang penduduk Kampung Rampayan, dengan adanya maklumat yang diperolehi daripada temu bual, ianya dapat membantu untuk mengenal pasti beberapa keperluan utama untuk komuniti. Sejajar dengan objektif ke projek ini adalah untuk menilai keadaan semasa serta cabaran yang dihadapi oleh komuniti luar bandar, khususnya di Kampung Rampayan Menggatal, Sabah. 4.1 telah menunjukkan hasil daripada dapatan temu bual. Terdapat beberapa isu dan keperluan utama komuniti di Kampung Rampayan Menggatal, Sabah. Jadual 1 menunjukkan rumusan daripada temu bual melalui aspek sistem perparitan. Keperluan utama penduduk adalah dengan menaik taraf sistem perparitan dan saliran tersumbat. Keutamaan penduduk adalah sangat penting dan kapasiti sedia adanya parit sedia ada tetapi sempit dan tersumbat. Yang kedua, aspek seperti infrastruktur banjir. Keperluan utama adalah benteng banjir, longkang yang lebih dalam dan bersih. Keutamaan penduduk adalah penting. Kapasiti sedia ada adalah kawasan yang terdedah dan tiada benteng ataupun perlindungan. Aspek yang ketiga seperti pendidikan bencana. Keperluan utama adalah program kesedaran banjir secara berkala. Keutamaan penduduk adalah penting tetapi tidak konsisten. Kapasiti sedia ada, pernah ada kempen tetapi tidak berterusan. Aspek yang ketiga seperti peran komuniti. Keperluan utamanya adalah penglibatan dalam gotong royong dan juga jaga kebersihan. Keutamaan penduduk adalah disokong oleh komuniti. Kapasiti sedia ada, penduduk ni sangat bersedia untuk sertai aktiviti komuniti. Aspek yang terakhir seperti pengurusan sampah. Keperluan utama penduduk adalah larangan pembuangan sampah dalam parit ataupun sungai. Keutamaan penduduk adalah disokong penuh dan kapasiti sedia ada. Perlulah kewujudan yang wujud yang diperlukan dalam pemantauan dan penguatkuasaan penduduk. Yang seterusnya adalah dapatan kajian telah menunjukkan bahawa banjir di Kampung Rampayan sebahagian besar dari berpunca daripada sistem pengairan yang tidak berfungsi dan isu pembuangan sampah. Penduduk seperti Encik Francisco mengakui bahawa mereka sering dilanda banjir dan mereka sangat memerlukan keperluan yang paling segera, iaitu dengan menaik taraf sistem perparitan dan melaksanakan kempen kesedaran yang aktif. Masyarakat juga telah bersedia untuk menyumbang kepada inisiatif sukarela tetapi memerlukan sokongan dan penyertaan yang lebih aktif daripada pihak berkuasa tempatan. Baik, saya akan bentangkan bahagian cadangan dan pelan tindakan komuniti di Kampung Rampayan Menggatal. Pelan tindakan ini dirangka berdasarkan keperluan sebenar penduduk serta cabaran utama yang dikenal pasti melalui temu bual dan pemerhatian lapangan. Pendekatan yang digunakan untuk menekankan penglibatan aktif komuniti bersifat inklusif dan boleh dilaksanakan secara lestari dalam jangka masa panjang dan juga pendek. Antara cadangan utama ialah pelaksanaan aktiviti gotong royong secara berkala bagi membersihkan sistem perparitan yang sempit tersumbat. Penduduk sendiri menunjukkan kesediaan untuk terlibat menjadikan ini satu langkah yang sangat praktikal. Selain itu, kempen kesedaran tentang isu banjir dan pembersihan alam sekitar perlu disegerakan secara konsisten. Walaupun kempen sebelum ini pernah dijalankan, namun ia kurang berkala. Justru perlu ada usaha berterusan dengan sokongan pihak kampung, agensi kerajaan dan institusi pengajian tinggi untuk melaksanakan program pendidikan bencana yang menyeluruh. Larangan membuang sampah ke dalam parit dan sungai juga perlu diperketat. Ini boleh dilakukan melalui garis pandan khusus dalam komuniti serta penguatkuasaan yang berterusan. Kejayaan pelan ini bukan sahaja bergantung pada dasar, tetapi juga pada kesedaran dan sokongan moral dari penduduk kampung sendiri. Untuk jangka panjang, penaik tarafan sistem saliran dan pembinaan benteng tempatan banjir adalah sangat penting. Perkara ini memerlukan sokongan pihak berkuasa tempatan seperti Dewan Bandaraya Kota Kinabalu bagi merancang dan menyediakan peruntukan yang mencukupi. Dalam masa yang sama, kawasan hutan simpan di sekitar kampung perlu diwartakan dan dilindungi sebagai benteng sebelah jadi yang membantu mengurangkan hakisan dan aliran air permukaan. Satu lagi isu penting ialah pemilikan tanah. Ramai penduduk tidak memiliki geran tanah yang sah, menyukarkan mereka untuk mendapatkan bantuan atau terlibat dalam projek pembangunan. Oleh itu, kerajaan negeri disarankan supaya mempercepatkan proses pemilikan tanah agar penduduk lebih berdaya tahan dan tidak terus berada dalam keadaan terdedah kepada risiko. Dan akhir sekali, penglibatan belia juga amat penting. Dengan menyediakan peluang ekonomi dan latihan kemahiran kepada belia tempatan, kita boleh menggalakkan mereka kekal di kampung dan terus menyumbang kepada pembangunan komuniti.
Ini akan mewujudkan komuniti yang lebih bersedia, dinamik dan berdaya tahan dalam menghadapi risiko banjir serta cabaran masa hadapan. Kesimpulannya, isu banjir di Kampung Rampayan ini berpunca daripada pelbagai faktor, yaitu faktor alam sekitar, faktor kelemahan infrastruktur, serta masalah sosioekonomi. Banjir memberikan kesan besar kepada kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan penduduk. Melalui kajian, didapati penduduk Kampung Rampayan ini bersedia terlibat secara aktif, dibantu serta disokong oleh mana-mana pihak. Dan kerjasama antara komuniti, kerajaan, dan institusi pengajian sangatlah penting. Kampung Rampayan berpotensi untuk menjadi komuniti luar bandar yang berdaya saing, selamat, serta lestari jika plan yang dicadangkan ini dilaksanakan dengan komitmen dan bekerjasama.